Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ayuni dan rakan-rakan sekalian. Uh, saya Jasmine Nadia binti Abdul Aziz. Matrix number saya 190928. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membuat pembentangan berkenaan dasar pembangunan negara. Jadi, next slide. Okay. So, perkara pertama adalah kami kena mengetahui tentang soal selidik yang telah dijalankan ini adalah demi untuk mendapatkan maklumat berkenaan tahap kesedaran rakyat terhadap dasar-dasar yang dijalankan di Malaysia. Jadi melalui dapatan kajian kami telah pun menghuraikan beberapa faktor dan kesan daripada tahap kesedaran rakyat terhadap dasar-dasar yang telah dilaksanakan di Malaysia. Dasar sendiri membawa maksud asas, teras, panduan, pendapat, falsafah, aturan. Jadi dasar ini dia mempunyai tujuan, matlamat, fungsi dan tugas dan ini semua adalah demi kebaikan dan kepentingan sesuatu institusi. Institusi yang dimaksudkan sekarang adalah negara kita sendiri. Jadi dasar itu mempunyai objektif sendiri iaitu pertama sekali adalah kerana untuk mewujudkan kedudukan ekonomi yang terbuka, sistem ekonomi campuran dan kerana negara kita mempunyai masyarakat berbilang kaum dan juga kerana negara kita adalah wujud kerajaan persekutuan. Antara dasar-dasar yang tersenarai dalam dasar yang dilaksanakan di negara Malaysia adalah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara dan dasar perindustrian negara. Di bawah dasar perindustrian negara pula terdapat pelan induk perindustrian, dasar perindustrian berat dan dasar pertanian negara. Jadi saya akan paskan presentation kepada kawan saya. Okey, seterusnya nama saya Kasturi Amani binti Nurhizam dan nombor matrik saya adalah 200624 dan pada hari ini saya akan mempersembahkan tentang maklumat responden. Melalui maklumat responden ini kami telah menggunakan medium Google Form iaitu untuk mengkaji selidik bagi memastikan adakah dasar-dasar pembangunan negara ini dapat memuaskan objektif negara kita. So, kami telah menghantar Google Form melalui WhatsApp dengan menghantarkan laman sesawangnya dan ini adalah hasil daripada yang kami dapat iaitu kami mendapat 85 respon yang menjawab soalan-soalan kami. Antaranya 32.9% adalah terdiri daripada 18 hingga 20 tahun dan 34.1% adalah terdiri daripada 21 hingga 25, manakala 25.9% terdiri pada 41 hingga 59 dan persen-persen kecil seterusnya adalah terdiri pada 30 hingga 40 dan 1% terdiri pada orang yang bergolongan umur 57 tahun. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya jantina yang telah didapati yang paling banyak menjawab respon kami adalah terdiri pada wanita seperti doktor boleh lihat sini kerana kemungkinan antara faktornya adalah sebab jumlah wanita di Malaysia lebih tinggi daripada jumlah lelaki. Seterusnya. Jadi ini antara perkara yang terakhir yang kami kaji selidik tentang maklumat ciri-ciri responden antaranya status pekerjaan. Status pekerjaan ni 35.3% kebanyakannya bekerja manakala 63.5% adalah pelajar dan jumlah kecil adalah tidak bekerja maupun suri rumah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya ialah Nur Hidayatul Izzati binti Muhammad Fadli dengan nombor matrik saya 200.819. Jadi saya akan membentangkan tentang faktor soalan tertentu dijawab dengan jawapan salah dengan jumlah yang sangat tinggi. Jadi di dalam soal selidik yang telah diberikan kepada responden terdapat 2 soalan yang mempunyai bilangan responden menjawab soalan tersebut dengan betul. Soalan-soalan tersebut adalah yang pertama mengenai dasar pertanyaan dengan bilangan hanya 42 daripada 85 orang menjawabnya dengan betul, manakala soalan kedua pula mengenai dasar wawasan negara dengan hanya 26 daripada 85 orang responden betul. Maka daripada statistik ini kami dapat memberikan sebab-sebab mengapa hanya sebahagian kecil responden dapat menjawabnya dengan betul.
Jika kita lihat soalan pertama, kita dapat membuat andaian bahawa seramai 43 orang responden tidak memahami istilah security makanan yang membawa maksud keupayaan memastikan penawaran makanan yang stabil dalam pasaran domestik, lalu memilih jawapan yang salah. Faktor kedua pula ialah majoriti rakyat Malaysia tidak menggalakkan diri mereka untuk menambah pengetahuan mengenai sektor pertanian negara. Jadi next slide. Bagi soalan kedua, 33 responden memilih jawapan ketiga berbanding 26 responden lain yang memilih jawapan yang betul. Apa yang kita boleh simpulkan ialah responden mendapati bahawa bilangan jawapan agak menggelirukan. Ini adalah kerana jawapan yang kami berikan adalah sangat sama-sama bagi mengelirukan responden untuk menguji tahap pengetahuan mereka. Faktor terakhir daripada soalan kedua ialah terdapat kemungkinan responden tidak memahami istilah bangsa yang berdaya tahan, masyarakat yang saksama dan juga luar bandar. Lalu hanya membuat andaian untuk memilih jawapan. Jadi itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada presentation seterusnya. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Aina Najah binti Nizarimi, matrix number 201094. Saya akan present tentang faktor majoriti. Responden dapat menjawab dengan soalan betul pada soalan tertentu. Saya memilih dua soalan yang mendapat responden yang jawab paling tinggi. Soalan pertama adalah apakah sebab utama kerajaan melaksanakan rancangan pembangunan? Terdapat 70 orang responden mendapat jawapan dengan betul, iaitu untuk mengatasi masalah sosioekonomi dan politik. Soalan yang kedua pula ialah next slide. Mengapakah dasar ekonomi baru dilaksanakan? Seramai 69 responden dapat menjawab soalan ini dengan betul, iaitu memperkenalkan fungsi ekonomi tanpa mengikut kaum. So antara yang saya dapat simpulkan mengapa responden mendapat jawab soalan dua ini dengan betul ialah next slide. Pilihan jawapan yang tidak mengelirukan mempunyai asas pengetahuan tentang rancangan pembangunan, antaranya supaya ekonomi dipacu oleh faktor dalam negeri di samping mengambil kira persekitaran luar dan memanfaatkan kepelbagaian etnik untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa. Next ialah mempunyai pengetahuan am tentang dasar ekonomi, antaranya mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Mereka juga membaca soalan dan jawapan dengan betul dan tepat. So saya akan lepaskan kepada presenter seterusnya. Seterusnya nama saya Luna Sarina binti Muhammad 200-641. Jadi saya akan membentangkan tentang kebangsaan. Jadi berdasarkan analisa yang telah dikemukakan oleh kawan-kawan saya tadi, kita masih mendapati bahawa tidak semua rakyat sedar dan faham tentang dasar pembangunan negara. Jadi, kita boleh mengadakan aktiviti yang dapat meningkatkan kesedaran mereka. Contohnya, dengan mengadakan kempen kesedaran mengikut sektor yang secara khusus. Contohnya, dari segi sektor pertanian, komoditi dan perumahan. Jadi contohnya seperti sektor pertanian, pihak penganjur boleh melaksanakan program Air Lestari dan pendidikan agro tanaman secara ringkas dan padat kepada penduduk setempat. Jadi seterusnya pihak penganjur juga boleh mengadakan temu bual di stesen radio bagi berbincang tentang dasar pembangunan negara dengan menjemput ahli profesional seperti pensyarah universiti. Seperti contoh Dr. Ayuni baru-baru ini yang telah dijemput oleh stesen radio untuk berbincang tentang tajuk yang ditetapkan. Jadi seterusnya pihak yang sesuai boleh menyelitkan atau pihak Kementerian Pelajaran boleh menyelitkan silibus pengajian tentang dasar pembangunan negara secara lebih mendalam pada
pelbagai peringkat seperti peringkat rendah dan menengah. Jadi itu sahaja pembentangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.